Apa guna pasang pelita jika tidak dengan sumbunya? Apa guna bermain mata kalau tidak dengan sungguhnya? Okey, kembali lagi bersama saya Nazira Aznan dan Abang Richie Richmond pada hari ini dalam Sekali Lafaz. Hari ini session kita adalah table talk. Okey, pantun tadi tu Nas bagi untuk orang-orang yang bercinta. Seorang nak bercinta, kenalah bersungguh-sungguh nak kahwin. Takkan bercinta je sampai ketua. Apa khabar Abang Richie? Okey, saya baik. Alhamdulillah. Okey, balik mega bintang kayangan, burung terbang diterpa semilir. Sejuta doa buat kalian disebut di manis bibir. Wah, di kesempatan ini juga tetap lagi kita masih lagi beribadah berpuasa dalam bulan Ramadan ini kepada semua penonton yang sedang menyaksikan. Terima kasih dan saya harap anda semua relax and enjoy the show yang kami bawakan oleh Sekali Lafaz ini. Okey. Yeah, betul. Ada yang nak makan tak apa. Sebab apa you duduk rumah boleh you sediakan makanan you tu. Okey. Dan pada hari ini kita lebih kepada santai je lah kan. Okey, kerana dalam table talk bukanlah kata gosip tapi lebih kurang dekat membawang jugalah. Jangan lebih-lebih bang Ramadan. Tak boleh lebih, betul. Dan saya suka sangat isu ni daripada minggu lepas saya kata I love the issue. Maknanya nikah di Malaysia dan versus nikah di Thailand. Yeah. Boleh ke tidak nikah di Thailand? Boleh ke tidak? Boleh kot. Boleh sebab apa? Mereka ada reason kenapa nak nikah dan sebagainya. Okey. Apa yang menariknya kita bukan nak cakap dari segi dia panggil teori ataupun technical tentang pernikahan tu. Kalau yang tu kita serahkan kepada lawyer dan pegawai-pegawai agama, mereka lebih tahu tentang dipanggil technical tentang pernikahan dan sebagainya. Tapi apa kita berada di sini mewakili Sekali Lafaz, kita nak bercerita what's all about around us, apa yang terjadi di sekeliling kita dan apakah antara kemungkinan yang bakal terjadi kepada mereka yang menikah di luar negara. Dengan tu ada dia punya pro and con menikah di luar, okey. Tapi kalau kita lihat kenapa mereka menikah di luar negara? Soalan pertama. Tak kira. Itulah. Yang you tahu dekat mana dia orang boleh nikah selain daripada di Malaysia, kalau di luar di mana pilihan mereka? Nas. Biasanya saya dengar ni Thailand lah, tapi ada juga yang Indonesia semua kan. Ya. Betul. Dan Myanmar pun ada. Myanmar pun ada. Myanmar pun ada okey. Ada juga yang menikah di Mekah walaupun Mekah tu sebenarnya pergi sana buat umrah, tapi ada juga orang nikah kat sana. Tapi banyak duit pun. Tak juga. Sebab mereka menikah di luar negara mesti ada sebab tersendiri. They have strong reason. Okay. Antara reason yang selalu yang terjadi macam ada drama Melayu tu lah dia. Bercinta bertahun-tahun, bila nak kahwin mak bapak reject dan sebagainya. Tapi kadang-kadang secara logiknya sebagai anak mereka perlu mendapat restu dari kedua ibu bapa tentang pernikahan. Macam kau lah juga dulu kan. Mesti minta. Mak bapak dia tak marah dengan siapa you kahwin, is up to you dia kata. Tapi kita restu dari kedua ibu bapa. Restu ni seolah-olah macam mempermudah tiket menuju ke syurga lah gamaknya. Boleh tak? Betul. Ya, betul. Restu tu.
restu daripada ibu bapa tu yang paling penting. Sebab ialah kebanyakan orang yang dia bernikah tempat lain, ialah negara lain seperti Thailand, kemungkinan mereka tidak mendapat restu daripada keluarga ataupun kemungkinan isteri pertama tak restu. Itu of course lah kan. Lepas tu mungkin ada lagi masalah-masalah yang lain. Jadi yelah, pada hari ni kita nak juga macam yelah bercakap tentang bernikah di Thailand ni. Bukan spesifik Thailand lah, di negara lain juga. So kita nak tahulah, kita ni tak adalah tahu sangat. Nak cakap ada orang tanya sah ke tak tu kita kena bagi dekat orang yang lebih pakar tentang hal ni. Tapi dekat sini kita boleh nak ulas-ulas sikit kan abang? Boleh. Apa yang kita lihat di sini, mereka ni kahwin sembunyi ataupun sorok-sorok lah kahwin ni. Okey. Mereka kena sorok sembunyi kahwin. So macam you kata mengelak kepada isteri pertama ataupun tidak restu daripada keluarga ataupun ex-boyfriend ke ex-kekasih dia duk kacau. Jadi dia nak kahwin dengan orang baru ni, dia pergi kat Thailand. Okey. Secara apa yang saya dengar, saya baca, sebenarnya menikah di Thailand okey, kerana mereka juga Islam yang akan mengemudikan ataupun yang majlis ni, maknanya dia ada imam dia, kadi dia dan wakil saksi dia. Jadi maknanya memang orang Islam. Dari segi Islamik memang okey. Maknanya dia ada syarat dia jugalah. Bukan macam Mak Salimnya pejabat pendaftaran kalau negeri Mak Salim lain, dia duduk pergi pejabat tu duduk terus sign borang, dia kata boleh cium dah. Boleh cium dah, jadi suami isteri. Okey. Tu Mak Salim lah tapi kalau macam Islam tu memang ada juga tercuri tengok gambar-gambar dia orang ni, ada video dia. Memang sopan, dia orang duduk atas tikar, bukan atas meja lah. Macam kemudian ada perempuan tu dengan dia punya biasanya kalau orang nak nikah di Thailand, yang perempuan tu pun dia ada macam mak angkat lah kononnya. Ada wakil. Lelaki dengan perempuan ni dasar lah, memang dah tentulah dia nak nikah. Tapi dia soalan macam ada rombongan perempuan, rombongan lelaki sebelah, pengiring dia. Jadi bila nak nampak macam proper majlis akad nikah, kan? Okey. Yelah, tapi cuma bila diorang dah pulang ke Malaysia, sepatutnya ada prosedur-prosedur yang diorang patut ikut untuk register di Malaysia ni. Kalau tak dekat Malaysia ni nanti kena tangkap basah macam tu. Tapi Abang Licin mesti kenal siapa-siapa yang pernah yang kahwin dekat Thailand ni. Cuba cerita sikit. Okey. Kalau saya nak sebut, ada beberapa orang selebritis ni, nama saya tak boleh sebut lah Tapi memang betul ada. Memang betul ada. So apa, kedua pasangan ni yang nak kahwin tiba-tiba dia hilang dalam seminggu. Kemudian balik, bini dia mulalah kecoh, bising. Maknanya sekarang ni dah ada media sosial. Senang. Macam bini dia susah hati je, mana laki aku hilang? Zas. Terus orang boleh baca. Tapi macam dulu, few years ago, maknanya walaupun dia orang dah nikah, balik sini pun kita tak ada bahan bukti. Kecuali tak ada bahan bukti. Tapi ada juga orang sebarkan gambar tu. I tak tahu macam mana. Antara mereka yang datang tu ambil gambar, kemudian dia orang sebarkanlah. Dulu pakai email, gambar-gambar atau tak macam sekarang WhatsApp kan, tekan-tekan keluar dah. Dia macam tu. Jadi bila mereka dah nikah tu, sebagai Islam saya tu bersyukurlah, alhamdulillah, sekurang-kurangnya mereka telah bertemu jodoh dan mereka dah buat apa yang sepatutnya. Benda yang haram dah dihalalkan. Dah dihalal. Ya, betul. Dah dihalalkan. Tapi bila balik sini memanglah timbul masalah. Mereka dah suami isteri. Kemudian bila baru kahwin ni dengan sendirinya
kalau boleh yang lelaki tu nak tinggal rumah perempuan, yang perempuan tu nak tinggal rumah lelaki. Lelaki ni ada masalah, ada isteri lain. Macam mana tu? Jadi macam timbullah cerita you. Sekali orang bila orang rasa macam waspada, panggil Jabatan Agama, tangkap. Ataupun tangkap basah. Jadi tangkap basah. Itulah, pada pandangan saya Abang Richie, sepatutnya tak payahlah. Siapa-siapa yang ada plan nak kahwin dekat luar, kat pergi Thailand, pergi Siam apa semua. Betul. Pada pandangan saya tak payahlah. Sebab nanti di kemudian hari, kalau you semua tak tahu prosedur yang you patut buat, memang susah. Lepas tu elakkanlah, memanglah kita nak menghalalkan perkahwinan, menghalalkan pengikatan tu. Tapi yelah, kalau berkahwin dengan lelaki orang, ni cerita-cerita lah abang kan. Tapi kalau berkawan dengan lelaki orang, kalau boleh tak usahlah kan. Ada yang bujang tu ambil lah muda sikit pun tak apa. Dia lambat, asal selamat. Taste. This is matter of taste. Tak. Okey, maknanya pilihan tak boleh campur macam you kata. Pilihan kita tak boleh campur. Tetapi di sini kalau you suka pada seseorang tu, if you like so much, kemudian kalau orang tu dah ada isteri, kena berbincang dulu. What they should do. Kalau macam isteri pertama, kau kahwin aku bunuh kau. Ada juga yang garang macam tu. Ada. Yalah, wanita ni tak suka. Wanita ni dia tak suka berkongsi, kena terima hakikat. Ya, dia tak nak share. Lagi macam dia mana dah baik pun dia senyum, sengit dengan madu tu, tapi dia still dalam hati ni abang, dalam hati ni mesti akan rasa kecil hati punya, mesti akan rasa macam yelah tak tenang sangat kan. Mana ada orang nak berkongsi bang. Tapi ada satu cerita, ini cerita antara pendakwa lah. Dia pergi umrah, tiba-tiba dia jumpa perempuan, tu nikah yang dekat Mekah tu, yang kisah. Perempuan tu ada anak, ada 5 ke 6 gitu. Macam tu. Yang isteri dekat sini tengah mengandung. Ini kenyataan. Minta maaf Ustaz lebay di luar sana, because kita orang biasa-biasa layman macam kita ni, kita memang tak, we don't care much. Maknanya kita lebih terbuka. Ni kalau agama punya orang ni, dia lebih pada ada dia punya protokol, prosedur, bla 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 bla. Yang tu, isteri sedang mengandung, dia pergi umrah, jumpa perempuan, terus nikah. Adakah itu maknanya Allah terus memberi jodoh gitu? Tiba-tiba Allah bagi jodoh dia. Kena capai. We never know kena capai kata sepakat. Kalau you nak kahwin sangat, bagi tahu kat isteri. Kalau isteri pertama tak nak, terpaksalah kata sepakat kan. Kalau tak, sakit hati masing-masing, bermusuh, kita tak tahu in future macam mana kan. Walaupun sebagai lelaki, I rasa I memang kurang setuju lelaki kahwin lebih pada satu, kecuali isteri dia tu tak ada fungsi. Dah cerai, dah mati, tak ada fungsi. Ataupun sakit teruk. Tak ada fungsi. Okey, tapi kalau ada fungsi lagi, setiap orang ada hati dan perasaan lah. Setiap kalau you kahwin, I hantam you. Katanya lah. Kemudian bila keadaan terjadi macam ni, bila dah nikah luar negara, di luar negara mereka don't care. Apa yang mereka fikirkan adalah duit. You bayar duit, dia happy, kasih nikah. Kadang-kadang dia, oleh kerana nak cepat, okey, bayaran sampai 3,000 dek, yang saya dengar. Even di Thailand tu juga sampai 3,000. Maknanya dia akan sediakan dia ada macam ejen. Ejen ni akan sediakan 2 orang saksi untuk perempuan, just untuk menjadikan majlis tu berjalan lancar. Okey. Jadi duit dah keluar, dan kalau boleh cepat lagi, dia bagi bonus lagi.
Happy kau? Tapi Lagi kan ada Abang dengan Rizky, aku tak pernah, tapi cerita aja. Cerita dia macam tu. Kemudian tapi kan Abang Rizky, kau saya faham kan kalau dengan skandal selama ni main jumpa sembunyi-sembunyi ni betul-betul kau tiba-tiba dah jadi husband and wife, mesti seronok. Tu seronok dia. Tapi tahukah anda bahawa setahu saya kan Abang Rizky, kalau bernikah di luar lah, macam bernikah di Thailand apa semua kan, okey, kalau let's say lah, okey, bernikah di Thailand, balik KL seminggu, sebulan, semua okey. Lepas tu tiba-tiba nak bercerai. Bercerai diorang ni dengan lafaz saja kan. Tak payah dah nak pergi mahkamah apa semua, betul. Mungkin itu. Okey, saya melihat dari satu sudut ya, I see dari satu sudut. Mereka yang dah nikah luar negara tu, untuk mengesahkan pernikahan itu mereka perlu mendaftar di jabatan ataupun jabatan Islam Malaysia lah, okey. Yang itu ada masalah. So apa? You kena bayar, macam mana pun you kena bayar denda. So apa ni, kalau negara kena denda ribu-ribu juga, adik, bukan 500-600. You know, memang habiskan duit aja. Jadi kepada anda yang dah pun menikah luar negara, tak kiralah di Arab, di Thailand, di Indonesia ataupun Myanmar, okey, kami ada solution untuk anda yang tersepit dengan masalah ni, iaitu dengan sekali lafaz. InsyaAllah sekali nafas akan membantu anda. Okey. Bukan bantu mendapat boleh tolong. Sekurang-kurangnya mereka akan bagi cadangan apa yang perlu anda buat, ya. So apa, bila dah kahwin ni, kemudian dia ada hak-hak dan sebagainya. Biasa yang kahwin kaya sikit, lelaki tu banyak duit. Jadi hak sebagai isteri muda ni perlu terjamin. Jadi bila keadaan buntu macam tu, insya-Allah sekali lapas boleh membantu. Okey. Bagaimana cara Dek, Nas, bagaimana caranya untuk menghubungi ataupun mendapatkan nasihat daripada sekali lafaz? Okey. You tell them. Kontak je sekali lafaz. Kontak je. Pergi dekat FB page sekali lafaz pun dah ada nombor telefon semua. Kontak je kat situ. Nanti ada satu staff akan jawab. Dia akan guide kita. Apa masalah, kalau nak apply untuk nikah pun boleh. Kalau nak bertanya pasal soal saya ni dah nikah kat Thailand, apa saya perlu buat, step-step tu semua boleh kontak sekali lafaz. Tapi kalau boleh janganlah Dek Non, jangan sekali tak payahlah menikah kat luar ni. Kalau jadi saya ni saya ada hak sebagai wanita. Pula aku. Tak adalah. Kalau bagi saya nak. Kalau saya jadi isteri nombor 2 pun saya ada hak. Nanti kalau lelaki tu sorok-sorok kau, nanti kau tak dapat hak apa-apa pun. Macam tu lah. Tapi itulah. Betul, tapi apa-apa pun sekali lafaz dapat membantu anda. Apa-apa boleh saja kontak je sekali lafaz. Apa pun kita cuba bantu untuk benda-benda yang untuk menghalalkan hubungan, untuk tak ada masalah di kemudian hari. Okey. Dan betul, I setuju. Sebagai advisor, sekali lafaz ni boleh membantu apa juga masalah anda. Kerana dalam tim sekali lafaz ni dia ada pakar agama, kemudian ada lawyer, kemudian ada doktor, okey, dan technical people lah. Jadi sekiranya anda terperangkap dalam masalah ni, insya-Allah mereka boleh membantu. Dan jangan lupa Malaysia juga mempunyai undang-undang tersendiri, khususnya dalam pernikahan dan perkahwinan ni. Okey. Jadi sebagai rakyat Malaysia, macam mana you pun suka orang tu, you kena ikut prosedur tu. Buntu juga hubungi sekali lafaz. InsyaAllah. Okey, itu yang kita nak tekankan di sini. Kalau you terdesak menikah di luar negara dan nak dia kata register balik di sini ataupun didaftarkan semula,
Kalau anda tak tahu macam mana caranya, hubungi Sekali Lafaz sekarang. Amboi. Betul. Ya, you tak boleh tunggu-tunggu. Kalau you tunggu lama-lama, lagi stres. Lama-lama nanti lagi banyak dendanya. Mana tahu? Yang perempuan tu tiba-tiba termengandung. Kan? Jadi cerita tu dia jadi panjang ya. Masalah juga sebab kata pernikahan tu tak didaftarkan. Jadi anak tu tak tahu macam mana status dia. Halal tetap halal. Tapi status dia tu macam mana? Status dia kat Malaysia ni nak buat birth certificate dia. So jangan prolong dia ada kes tu sendirilah. Proses dia. Tu macam kalau sesiapa yang mendengar ni semua yang dah bernikah kat Thailand tu tak buat apa-apa lagi kat Malaysia ni, tolonglah kontak kami akan membantu anda sebab ini adalah untuk masa depan anda juga. Okey. Tapi untuk penawaran anda, Nazira dah kahwin. Jadi dia boleh membantu tu bukan nak jadi isteri you. Ingat bukan nak jadi isteri you, tapi membantu menyelesaikan masalah anda. Kan? Yang muda-muda ni ingat you mau offer diri. No. Okay. Sekali lagi saya nak buat summary, maknanya kita nak lihat semula the whole story ya. Menikah di luar negara seperti di Thailand, Indonesia, Myanmar ataupun Arab, it's okay. Tetapi sebelum anda buat keputusan, fikir dulu bahawa negara kita ada undang-undang. Kalau you menikah, you akan didenda kerana melanggar undang-undang. Okey, itu dia. Dan ada juga yang muda sama muda oleh kerana tak dapat restu daripada kedua ibu bapa, saya rasa kes ni lebih mudah nak disettle. Tak ada melibatkan orang ketiga. Maknanya lelaki dan perempuan. You faham Jadi yang ni dia tak ada masalah. Tapi kalau melibatkan orang ketiga, keempat tu leceh. Jadi kalau kadang-kadang yalah, selama ni you berskandal, tiba-tiba bila dapat idea nak menikah seronok, tu yang terus pergi ke Thailand ke ZAS untuk nikah. Kemudian Thailand pun sekarang ni banyak agensi pernikahan yang tak diiktirafkan. Maknanya orang nak buat duit, Orang nak duit je sekarang ni bang. Bahaya kalau ada yang tak sahih, tak kira palsu lah. Kita pun takut. Kadang-kadang kalau macam orang pergi takut nikah tu pun kadang tak sah. Ke mana kita tahu kan? Betul. Betul. Kita bernikahlah di Malaysia je lah, senang, tak payah ke mana. Tak payah. Kalau sikit negara lain pun dah okey. Kalau ada masalah dengan isteri ataupun mak bapak yang tak setuju, sit down, relax and discuss, okay? Apa yang perlu anda lakukan bagi mengatasi masalah ni? Kerana kadang-kadang ibu bapa pun dia marah sekejap. Dia kata, macam kita tengok drama-drama lah petang-petang, mak tak suka nak kahwin, anak tak suka nak kahwin. Look here. Itu very typical lah. Typical mentality orang Melayu. Kalau nak kahwin aja banyak. Tapi to me, the most important bila nak kahwin, bila ada orang nak anak you tu, maknanya anak you dah laku. Bila anak dah tua sampai tua kan, mulalah risau pula. Betul. Itu dia. So, sekali lagi, sekiranya anda bercadang untuk mendapatkan nasihat profesional, Sekali Lafaz menyediakan mereka-mereka yang pakar dalam bidang ini. Itu sebabnya kita berdua ni kita bercakap hanya macam surface saja, hanya sebahagian daripada isu-isu yang terjadi. So apa dari segi teknikal kita tak boleh sentuh. Itu biarlah pakar agama, pakar kedokteran, pakar agama
undang-undang untuk menjelaskan. Okay? On our side, kita berdua ni, kita suka dengan topik tu, nikah di Thailand versus nikah di Malaysia. Okay? Nikah di Thailand, kalau tanya saya sekali lagi, saya suka. Saya suka. Kerana you tak perlu keluar belanja yang banyak, tak payah buat kenduri besar-besar. Yang kita nampak, Yang kita nampak nampak lah. Kan? Baju pun tak payah nak berglamour, over-over, mengeret baju, tak payah. Tapi apa yang bakal terjadi, Nas? Apa yang bakal terjadi sekiranya mereka ni menikah luar negara? Itulah apa yang bakal terjadi kepada pasangan-pasangan yang dah bernikah kat luar negara tu. Bila balik Malaysia ni macam-macam. Kita ni ada undang-undang. Sila kena denda. Lepas tu kalau isteri sampai tersudah, mengandung pula, macam mana anak tu? Kita kena fikir, bila nak buat keputusan ni, fikirlah panjang sikit ke depan, sikit apa punya. Okay. Macam itulah. Panas topik kita hari ni, bang. Panas. Dan I ada satu hashtag isteri anytime kita boleh. Suami anytime kita boleh cari. Tapi kedua ibu hanya ada orang saja di dunia ni. Betul. Isteri. Saya setuju, abang. You tak suka, you belah. Suami gitu juga. You banyak kerana, belah. Boleh cari lain mak bapak kita. So, moral of the story, restu ibu bapa jambatan ke syurga. Bukan suami aja tau, dek. Bukan sekarang bila dah kahwin aja terletak di kaki suami. No. Suami boleh tukar. Kau tak best out. Kau tak best out, dia kata. Betul. Sampai sekarang. Okay. Sebenarnya panas topik kita ni, tapi tak boleh lari ya. Ia perlu dibincangkan juga sebab terlalu banyak sebenarnya kes-kes begini. Okay? Lepas dah buat silap tu, kadang-kadang mereka ni tak tahu nak minta tolong siapa. Okay, this the punchline. Dah jadi masalah, mereka tak tahu nak minta tolong kepada siapa. Jadi kalau anda memerlukan peluang kedua, kami adalah solusi anda. Sekali lafaz, Sekali lafaz akan membantu anda menguruskan prosedur-prosedur perkahwinan dan membantu juga anda sekiranya anda ada masalah dah bernikah kat Thailand ke apa ke, refer saja dekat Sekali Lafaz. Dengan kepakaran dan pengalaman yang Sekali Lafaz ada, mereka akan dapat membantu anda. So apa-apa pun please scouting dengan parents, please scouting dengan first wife ke, second wife, third wife ke, tolong scouting dulu, jangan cari masalah, fikir masa hadapan anda apa yang akan terjadi. So terima kasih buat semua yang mendengar pada hari ini ya Abang Richie. So sekarang kita dah boleh tunggu sekejap lagi. I belum closing. Sorry. I belum abang belum tutup kedai lagi. Abang belum tutup kedai lagi. Okay. Sekiranya pernikahan anda itu masih lagi you merasakan sama ada sah ataupun tidak pernikahan tu, Sekali Lafaz insya-Allah akan membantu menjadikan proses ini sah. Oh amboi, dengan confidentnya proses ini akan menjadi sah Kadang dia menikah luar, pun dia tak tahu sah ke tidak, apa tidak ni kan. Tapi jadi Sekali Lafaz boleh membantu. Itu yang penting. Okey, Nas, kita akan berjumpa lagi pada hari Isnin. Apa topik menarik kita hari Isnin? Kita buat weekly hari Isnin kan? Yes. Weekly briefing, iaitu kami akan memberi update apakah yang terjadi, apakah yang berlaku dalam kempen kita ni untuk nikah Syawal. Nikah Syawal. Okey, bulan Ramadan ini adalah bulan untuk anda mendaftar. Okey. Kita dah seminggu berpuasa, maknanya
dah seminggu. Jadi kami nak tahu berapa ramaikah antara mereka yang menghubungi sekali lafaz. Proses nikah belum lagi. Kita nak tahu the response from the from the people out there kan. Okay. Yang tu kita nak tahu. Dan juga apakah antara hadiah? Kau suka hadiah kan, Nas? Kau suka hadiah kan? Hantaran tau. Kalau mendaftar dengan sekali nafas, ada hadiah untuk anda. Okey? Saya nak daftar itu lagi dia. Tak boleh. Pasal dah kahwin. Kita akan sentuh hadiah-hadiah pada hari Senin tu mula. Okey. Tapi preview hadiah, gambar hadiah hari Selasa. Hari Selasa dan hari Rabu boleh nampak hantaran tu. Well, kepada anda semua, sebenarnya banyak lagi cerita yang kita nak cerita. Tapi memandangkan waktu sangat terhad, okey. Dan saya faham anda juga di luar sana sibuk, okey. Last but not least, saya mohon maaf lah sekiranya isu ni mengganggu emosi anda. Mana tahu mereka pernah nikah kat Thailand, kita bercerita, dia kata, sentap hati dia.